Dancing on the beat. Alhamdulillah. Pada petang yang permai ini, marilah kita memanjat syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita diberikan kekuatan untuk berhimpun di Dewan Kompleks Sekolah Wawasan yang serba indah bagi menjayakan Majlis Jamuan Haiti Kafah Integrasi Masjid Al-Falah sesi 2014. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Dengan ini, majlis menjemput Al-Fadil Imam Masjid Al-Falah, Ustaz Muhammad Hakimi untuk membacakan doa. Falyatafaddal mashkura. Baik, jangan ada dulu. Al-Fatihah. Asal suara yang tenggelam. Setting itu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ
فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله
Sadaqallahul Azim. Terima kasih para pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia, yang saya hormati Tuan Haji Ahmad Azam, Pak Selaku Pengawas pada ini dan juga isteri Pak Bina, Pak Jepatan, Ustaz Said Nur Hisham, juga Ustaz kita pada ini, yang juga Pak Jepatan khas Imam Muda Najmi yang baru saja menyampaikan bacaan Al-Quran, yang di Ketua PIBG Kapal Masjid Al-Falah Datuk Dr. Sairin, ada di Jumlah Kuasa PIBG Pengetua Kapal Al-Falah Dr. Said Ismaila, EDK Masjid, dan ibu bapa, adik-adik dan para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, namanya marilah kita sama-sama memanjatkan begitu syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mana kita diberi ruang untuk bersama pada petang ini dalam satu majlis IT yang dianjurkan oleh PIBG Kapal Masjid Al-Falah dan juga Biro Co-Curriculum. Dan ini adalah semata-mata untuk umpul dana yang diumumkan kita tadi. Dan saya mewakili Datuk Sri Zainal yang mohon maaf kerana tidak dapat hadir pada urusan rasmi pada hari ini di Kelantan, dan mewakilkan saya untuk beri ucapan salam kata di hadapan ini. Dan saya tak biasa beri ucapan lama-lama yang jadi gemuruh juga. Baik, bagi saya sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah kapal, terus memberi sokongan dan tidak berulang lagi, terutama di bawah pimpinan Datuk Sri Zainal, untuk melihat kapal Masjid Al-Falah terus maju, bukan saja dalam bidang akademik tapi dalam bidang co-curriculum. Dan kita dapati pada tahun lepas telah menunjukkan keputusan yang mampu merancangkan di pusat penyertaan, dan syabas diucapkan kepada semua tenaga pengajar kapal Masjid Al-Falah. Dan juga kita dapat melihat kemenangan dalam pertandingan nasyid yang turut disertai oleh kapal Masjid Al-Falah, dan juga saya dipaksa telah menjadi johan. Ini juga membanggakan untuk sebagai rekod untuk kapal Masjid Al-Falah untuk terus maju. Dan hasrat ataupun usaha untuk mengumpul dana pada hari ini adalah satu usaha murni, dan kita sokongan di antara semua yang hadir pada hari ini memanglah kita amat alu-alukan. Dan bagi pihak EDK Masjid, kita terus membantu dari upaya apa yang diperlukan oleh kapal, dan kita baru saja menyelesaikan masalah bangunan pejabat, dan alhamdulillah sekarang ini prasarana telah bertambah baik. Dan juga kita menerima beberapa komplain seperti bocoran masjid, itu juga kita tengah melihat bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Dan insyaAllah di bawah pimpinan Datuk Sri Zainal dan para tenaga pengajar, ibu bapa tidak perlu risau, kerana beliau sentiasa memikirkan untuk kemajuan kapal Masjid Al-Falah. Jadi saya tidak perlu ucap panjang ini, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir beri sokongan untuk menjayakan majlis pada petang ini, dan kita ucapkan terima kasih. Dan seterusnya bagi pihak Datuk Sri Zainal dan juga ahli lembaga pengarah, mengucapkan tahniah sekali lagi kepada PIBG, bawah pimpinan YDP Datuk Sri Sairin, Datuk Dr. Sairin. Ini kalau dengar ni doktor ni dulu apa enciknya. Alhamdulillah, ramai lagi doktor, Dr. Yaman ada kat sini yang bakal nazir insya-Allah satu masa nanti. Kalau tidak tahun depan lebih 10 tahun lagi akan datang insya-Allah. Semua pegawai bakal yang ada pada hari ini. Dan juga diharap semua terhibur pada hari ini dengan selebriti yang ada, Said Nur Hisham yang ada ini, seringkali kita lihat di TV, dan juga saudara Ahmad Azam yang kita ketahui bahawa dia mempunyai anak tunggal yang meninggal di Turki baru-baru ini. InsyaAllah kita dengar, kita kongsi bersama apa yang pandangan-pandangan ataupun apa yang disampaikan nanti, dan kita bawa balik sesuatu daripada dewan ini untuk jadikan teladan dan juga contoh untuk kita bagi anak-anak kita dan seterusnya rakan-rakan kita.
Dan akhiri saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Majlis IT Anjuran Kafah Masjid Al-Falah petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bila sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan pada hari ini. Kita dapat bertemu dan berkumpul dalam satu majlis yang insya-Allah mudah-mudahan memperolehi keberkatan dan limpahan kurnia dari Ilahi. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan serta ahli panel yang berada di hadapan ini. Insya-Allah kita berpada-pada dengan apa yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Jadi untuk saya meneruskan perbicaraan kita pada petang yang indah ini, saya nak memperkenalkan dulu di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ada dua orang ahli panel yang tidak asing lagi bagi kita dan kalau saya tak perkenal pun rasanya dah kenal semua kot kenal. Okey, saya perkenalkan di sebelah kiri saya. Pertama, Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang selaku penceramah bebaslah pendakwah yang telah pun banyak mencetuskan idea-idea dan rangsangan-rangsangan yang hebat di serata tempat di negara kita. Kalau tak asing lagi, saya nak bagi tahu di TV9, TV Al-Hijrah banyaklah muncul Ustaz Syed ni. Dan juga tak ketinggalan kepada warga Al-Falah, tuan-tuan muslimin-muslimat yang selalu datang menghadiri program di masjid. Syed Hisham lah menjadi jemputan kita. Assalamualaikum Ustaz. Dan di sebelah kiri Ustaz Syed Hisham, saya perkenalkan Encik Muhammad Azam selaku pencetus kepada bapa yang hebat, bapa yang telah melangkar satu sejarah yang baru untuk dihayati bersama. Beliau adalah bapa kepada almarhum Ammar, saudara Ammar yang telah meninggal dunia pada tahun lepas. Beliau juga adalah bertugas sebagai pengerusi Global Network merangkap Timbalan Setiausaha Agung UNIW, iaitu himpunan NGO Islam dunia. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada kedua-dua ahli panel. Mudah-mudahan perbicaraan kita ataupun bicara santai kita pada petang ini bakal memberikan satu cecesan idea yang menarik yang boleh kita bawa pulang untuk kita kongsikan bersama dengan anak-anak kita nanti, insya-Allah. Sebagai mengulas tajuk kita pada hari ini, saya mulakan dengan memperkenalkanlah. Kalau tuan-tuan tengok di tiket Haiti yang kita tulis, tiket yang warna purple cantik tu ada tertulis tajuk pertemuan kita pada hari ini atau penceramah kita pada hari ini adalah Little Khalif Our Hero. Memandangkan tajuk ini agak asing sebenarnya bagi kita. Jadi saya mohon Ustaz Syed Nur Hisham lah untuk memulakan dulu bicara kita pada hari ini. Adakah Little Khalif sesuatu yang realiti, yang realistik, ataupun ini adalah satu fantastik, satu alam impian yang tidak berpijak di bumi yang nyata? Sebab khalifah ni kita tahu semua besar-besar, yang kecil-kecil ni tak ada. Tapi kenapa perlu ada Little Khalif ni? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula, suara jelas tak? Belakang boleh dengar? Okey. Oh.
Sebab saya duduk kat situ tadi, saya yang tak berapa clear. Pokoknya telinga saya lah. Kena korek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Fadil Fahmi selaku moderator pada tengah hari ini. Yang dihormati Tuan Haji Azhar, ya selama ni saya tengok dalam media-media. Hari ni Alhamdulillah dapat bertemu sekali, dan insya-Allah saya pun berhasrat sangat untuk mendengar pengalaman, tips-tips dalam pendidikan guru kafal dan kuasa dan ibu bapa yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, saya duduk di hadapan ni, saya ada sedikit rasa segan. Sebab yang di hadapan saya ni para ibu bapa yang saya rasa lebih banyak pengalaman daripada saya. Saya ni baru-baru belajar jadi ayah. Baru-baru belajar. Anak sulung pun baru darjah 2. Muda lagi rupanya. Yelah, yang di hadapan saya ni sudah ada anak yang dah masuk universiti, sudah ada anak yang dah bekerja berkeluarga. Jadi sebab itulah saya rasa ruang pada tengah hari ni bukanlah saya ni nak mengajar sangat, tetapi berkongsi barangkali sedikit pengetahuan yang boleh dimanfaatkan bersama insya-Allah. Berkenaan dengan tajuk Little Khalif, our hero, apa tadi Ustaz? Realistik atau fantastik atau bombastik atau plastik? Sebenarnya bagi saya ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat-sangat indah, sangat indah, sangat baik dan sangat berinspirasi sebenarnya. Kita gunakan perkataan yang boleh jadi punca semangat. Boleh kita nak kata khalifah muda dalam bahasa Arab, betul juga. Khalifah muda boleh. Tapi dalam suasana pada hari ini, yang pertama dari segi penggunaan bahasa, kepakaran, kemahiran para pendidik, para pendakwah dalam menggunakan wording-wording, menggunakan bahasa sangat penting. Nak datang rasa berat, tapi ada kalanya kita ubah wording, merempit ke syurga. Tajuk merempit ke syurga. Perkataan-perkataan zaman sekarang yang jadi orang jadi catchy. Dia pernah pergi satu forum, sampai-sampai ni di IPT lah, penuh pelajar mesti. Aku nak ceramah tajuk apa, rupanya tajuk yang dipilih topik I love you. Tajuk forum tu I love you. Ramai kita nak bincang tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kreativiti ini sebenarnya sangat baik. Apatah lagi saya yakin, saya pasti kerjasama antara guru bahasa Inggeris dengan ustaz-ustaz, itulah timbulnya Little Khalif. A little tapi Khalif yang asalnya daripada khalifah, yang mana matlamat penciptaan manusia di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kita letak matlamat bahawa anak-anak kita yang belajar di sini ini, para guru nak mendidik mereka supaya benar-benar menjadi khalifah. Ibu ayah yang hantar anak-anak ke sekolah ini benar-benar mengharapkan apa ni orang panggil syiar ataupun slogan. Slogan ini benar-benar direalisasikan. Anak aku nanti bakal menjadi seorang khalifah yang baik, terutamanya dalam suasana yang sangat mencabar. Dia ada orang kata, Ustaz, slogan-slogan tak penting, yang penting konten. Wallahualam, kita kena ingat pada akhir zaman ini cabaran yang sangat hebat sebenarnya kepada pemikiran manusia. Dan kadang slogan, istilah-istilah itu mempengaruhi pemikiran. Istilah-istilah macam sekarang akhir zaman, orang tukar istilah riba. Riba orang tak panggil riba, sekarang orang panggil apa?
Interesting. Bunga lagi. Tukar istilah yang haram jadi berbunga. Rasuah, orang tukar istilah jadi apa? Rasuah. Hadiah, duit raya, tukar istilah. Arak ditukar istilah jadi minuman keras, diringankan. Zina panggil apa? Ada orang mengadu, ustaz, kawan saya dia gini, kita pun sebutlah dia berzina ke? Tak, janganlah cakap berzina, dia terlanjur. Tukar istilah. Kadang-kadang kita ceramah bawa ni isu babi, kan, yang ada coklat dalam babi tu. Ada coklat dalam babi pula dah. Ada babi dalam coklat. Ada orang nasihat, ustaz janganlah sebut babi, sebutlah khinzir. Tukar istilah, tuan-tuan. Bila kan dengar kalau kita sebut khinzir, kan macam tak berapa babi je kan. Dia macam masuk Islam dah. Khinzir. Kita nak biar kita istilah itu babi haram, zina haram, arak ikutlah nak sebut apa haram, biar clear. So Islam dia bergerak seiring. Istilah Little Khalif menunjukkan bahawa matlamat para guru, harapan para ibu bapa nak melahirkan khalifah. Anak kita nanti menjadi seorang engineer yang berjiwa khalifah. Anak kita nanti jadi pilot yang berjiwa khalifah. Anak kita nanti yang jadi accountant, arkitek, jadi ustaz, jadi businessman yang berjiwa khalifah, yang mengajak orang dan merasa tanggungjawab dia ni penyembahan, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala in whatever, dalam apa saja bidang yang dia berada padanya. Is our hero. Memang anak-anak kita nak jadikan hero. Kita manusia, selalunya manusia dia ada satu perasaan, kalau orang lebih daripada dia tak berapa sedap hati. Kalau kita ni businessman yang berjaya, ada seorang businessman yang lebih lagi daripada kita tak akan seseronok. Kalau kita ni seorang pilot yang berpengalaman, Allah ada lagi pengalaman, kita tak akan rasa terlalu happy. Melainkan kalau ada seorang manusia yang mengatasi kita akan sangat gembira. Siapa dia orang tu? Anak kita sendiri. Kalau kita ni seorang engineer yang berjaya, orang lain, orang cerita orang ni hebat kita, okeylah hebat, tapi taklah happy sangat. Tapi kalau anak kita menjadi engineer yang 2 kali ganda hebat daripada kita akan rasa sangat seronok. This is our hero. Kalau awak dia jadi ustaz, penceramah, seronok ceramah mana-mana, awak akan lebih seronok kalau anak awak nanti boleh ceramah dalam bahasa Inggeris. Ayah kata I love you, thank you je. Ayah duduk ceramah bahasa Melayu, kita nak anak kita boleh ceramah dalam bahasa China, dalam bahasa Inggeris, kita akan lebih bangga. Is our hero. Ini hero kita. Jadi kita nak letak hero ini mereka cemerlang dunia, cemerlang akhirat, yang berjiwa seorang khalifah. Kalau moderator tanya istilah ini apa ni tadi, realistik ataupun fantastik, jadikan ia satu reality. Mungkin kita tak mampu nak 100%. Jangan boleh ada parent ada anak sekolah Little Khalif, our hero, teruk anak saya kan. Kita sama-sama menggembleng tenaga. Apabila kita meletak satu cita-cita di bintang, tak dapat kat bintang pun jatuh atas pokok, okey lagi tak tu jatuh atas tanah. Tapi kalau cita-cita kita letak atas pokok, jatuh tu ke bumi ya. Jadi sangat baik, cuma kita cubalah realisasikan apa sebenarnya khalifah yang Allah Subhanahu wa taala sebut iqamatuddin wa siyasatud dunya bi. Ini takrifan yang ulama sebut dengan kepada takrifan khalifah. Apa dia takrifan khalifah? Tugas utamanya iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Dia menegakkan agama, dia berjuang untuk tegakkan agama dalam diri dia, dalam keluarga dia, dan berurusan mentadbir urusan dunia dengan agama. Ini yang kita nak tanam daripada semangat ungkapan khalifah ini. Saya rasa sekat itu dulu. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz Syed Syam atas penjelasan sebentar tadi. Maksudnya tuan-tuan, selepas ni kalau kita berada di mana sekalipun, impian seorang ibu dan ayah meletakkan bahawa anak dia mesti berada di atas. Maksudnya kalau kita pergi restoran, kalau makan, kita ajar anak dia jadi tokek restoran. Kalau ajar anak untuk jadi doktor, biarlah anak tu jadi pakar. Kalau jadi pemimpin, biar yang tertinggi. Kalau di masjid, biar jadi imam. Kalau bercakap, biar jadi penceramah. Itu dia. Jadi insyaAllah semoga kita mendapat sedikit inspirasi untuk memastikan bahawa anak kita mestilah sentiasa berada di satu tahap yang tertinggi, yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Khususnya saya beralih kepada Encik Ahmad Azhar. Dan tuan-tuan tahu apa yang berlaku, yang telah dilakar oleh keluarga Encik Azhar adalah sesuatu yang sangat besar, sehingga mendapat liputan bukan sahaja di media dalam negara, tetapi juga liputan dunia-dunia luar, termasuk negara-negara Arab yang mengiktiraf bahawa sejarah telah dilakar oleh anak Encik Ahmad Azhar, iaitu Allahyarham Ammar. Bagi saya, apa yang telah berlaku adalah suatu usaha yang sangat konsisten, yang sangat ada inspirasi, yang sangat ada motivasi yang berterusan untuk memastikan anak beliau menjadi seorang yang hebat, yang menjadi tokoh dan rujukan selepas berlakunya peristiwa itu. Jadi untuk mendapat sedikit penjelasan daripada Encik Ahmad Azhar, sejauh manakah impian ini boleh menjadi satu realiti dan bukan satu fantasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Fahmi, Pak Syed Syam, dan Kamaluddin selaku Timbalan, Nazir, Dr. Sairin, Bapak Syed, Tuan Kuasa, dan juga para penyumbang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tajuk ini kerana tajuk ini ada suatu wawasan, satu vision, ya, satu vision, satu wawasan untuk mengembalikan balik umat Islam ini kembali menjadi hamba Allah di muka bumi. Sejak tahun 1924, sekarang ini 2014, dunia Islam ini berkembang tanpa khalifah. Tanpa khalifah selama 90 tahun. Selama 90 tahunlah umat Islam ini menderita, malah semakin lama semakin parah. Khalifah bermakna Islam ini, dunia ini berpaksikan kepada Islam. Ya, sebagaimana Khilafah Utsmaniyah yang terakhir menjadi paksi kepada dunia selama lebih 600 tahun. Tapi sejak kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1924 sampai sekarang, 90 tahun umat Islam tanpa khalifah. Inilah antara motivasi maka apabila anak saya lahir 21 tahun yang lalu, ya, pada 1993, setelah 3 orang anak perempuan, ibu mana bapa mana yang tak nakkan anak lelaki. Kalau dah ada 3 anak perempuan, mudah-mudahan yang keempat ni anak lelaki, ya. Maka Allah Ta'ala makbulkan cita-cita tersebut dengan tidak menafikan anak perempuan sama saja dengan anak lelaki, tapi untuk menyempurnakan cita-cita kita sebagaimana orang biasa, anak lelaki sebagai pewaris kepada keluarga kita. Maka Allah telah makbulkan anak tersebut, seorang lelaki. Maka cita-cita kekhalifahan itu ditanam sejak beliau lahir. Jadi Little Khalifah ini memang tepat, ya, tajuknya, sebab kita kena melahirkan khalifah umat Islam supaya akhirnya
genap 100 tahun. Hadis mengatakan tiap-tiap penghujung satu abad akan lahir seorang mujaddid abad baru. Mudah-mudahan tak salah untuk kita bercita-cita mujaddid itu kalau boleh biarlah anak. Tak salah dalam masa 10 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan genap 100 tahun dunia ini tanpa khalifah, maka di penghujung abad ini lahir seorang mujaddid abad baru. Cita-cita saya apa salah kalau boleh anak inilah yang akan menjadi khalifah tersebut, ataupun menjadi salah seorang penyumbang kepada kekhalifahan yang telah hilang tersebut. Itu cita-cita. Jadi vision, visi ini penting, tuan-tuan. Dan tidak ada malapetaka yang lebih besar selain daripada orang buta, iaitu ibu bapa yang tak ada wawasan tentang anak. Lebih teruk daripada orang buta. Kalau ibu bapa yang tak ada wawasan untuk anaknya, buta tu teruk dah. Tapi kalau tak ada wawasan, lagi teruk daripada orang buta. Sebab ramai juga orang buta yang menjadi doktor, menjadi pakar ekonomi di seluruh dunia ini. Jadi untuk itulah wawasan ini bagi saya penting, sebab ini merupakan satu nawaitu kita. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila nawaitu kita ini lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala permudahkan. Wawasan ini adalah satu nawaitu yang sangat penting. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kami meniatkan bahawa anak ini akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Kami wakafkan dia untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami tak kaitkan dia dengan wawasan duniawi semata-mata. Sebab kita merancang untuk wawasan akhirat, maka dunia itu datang dengan sendirinya. Jadi untuk itulah Ahmad Ammar meninggal dunia pada 2 November 2013. 2 November yang datang ini genap 1 tahun. Dan dengan kehendak Allah Ta'ala, beliau telah dikebumikan pada 4 November, 2 hari selepasnya, sempurna dengan 1 Muharram di Turki. Sempurna dengan 1 Muharram di Turki, beliau dikebumikan di tanah perkuburan yang sangat dimuliakan di Turki, yaitu kawasan perkuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau orang Turki ini, antara impian dia adalah untuk dikebumikan di tanah perkuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Namun Ahmad Ammar, pertama orang luar tak layak, kedua belum ada sumbangan apa-apa kepada Turki, dan yang ketiga anak orang biasa. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka beliau diizinkan oleh pemerintah Turki untuk dikebumikan di kawasan perkuburan Abu Ayyub Al-Ansari pada 1 Muharram 1435 di Turki. Jadi setelah lama memikirkan, setelah hampir selama 1 tahun Ahmad Ammar meninggal, saya lihat satu perkara yang luar biasa. Menyebut namanya, mendengar ceritanya, membaca bukunya, melihat gambarnya, menyebabkan ramai orang berubah. Berubah yang saya terlibat dalam kerja dakwah ni sejak tahun 2008 secara aktif. Punyalah susah nak berubah manusia ni. Nak mengajak ke arah kebaikan, mahulah kita berubah, punyalah susah. Tapi setahun yang sudah, dengan memakai jenama baru sebagai ayahnya Ahmad Ammar, apa yang saya bicarakan, perubahan sangat mudah, tuan-tuan sekalian. Jadi saya mengatakan bahawa agak saya, kerana kita telah meniatkan anak ini untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk Allah dan Rasul, tidak dikaitkan untuk apabila dah tua besok jadilah orang berjaya di dunia ini, jadi seorang doktor, jadi seorang engineer, kemudian tolonglah mak ayah bila tua kemudian. Ini tak masuk dalam vocabulary kita. Kita menyerahkan dia untuk Allah SWT, dan kita yakin apabila anak itu berjuang untuk diri Allah SWT, maka dunia itu akan mendatangi. Kita rancang, tetapi nawaitu itu kita lajakkan daripada dunia semata-mata, kita lajakkan sampai ke akhirat. Ramai daripada kita yang saya katakan beliau dikebumikan pada 1 Hijrah, bermakna meminta umat Islam
Islam untuk 10 tahun terakhir ini merubah paradigm dia untuk anak-anak dia, untuk kita serahkan kepada Allah Ta'ala, kita merancang untuk kejayaan dia di akhirat. Dengan akhirnya nanti perancangan di dunia itu akan datang dengan usaha dan niat dan yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab saya memikirkan dan akhirnya cita-cita tersebut, ya, untuk menjadi khalifah itu saya katakan tak mungkin cita-cita khalifah itu akan tercapai seandainya diangkat ke tempat lain selain daripada Turki. Mengapa di Turki? Sebab ada satu hadis yang disebut mengenai Turki, ada satu ayat Al-Quran bicara soal Turki. Surah Ar-Rum bicara soal Rom yang berkuasa pada waktu itu, yang berada di Konstantinopel. Rom di zaman Rasulullah SAW itu yang berkuasa, yang menggugat kuasa Islam itu adalah yang berada di kota Konstantinopel. Dan surah Ar-Rum bicara mengenai kuasa besar dunia. Surah Ar-Rum bicara mengenai bangsa Rom mula-mula perang dengan bangsa Parsi, mula-mula menang, lepas itu kalah, dan akhirnya berakhir dengan satu kemenangan. Bermakna memberi indikasi kepada kita dunia Islam seandainya nak naik semula akan berhadapan dengan dua kuasa besar, yaitu Rom yang berada di kota Konstantinopel dan Parsi yang sekarang ini kita berhadapan dengan kuasa Syiah yang sedang mendominasi politik di Timur Tengah. Ini penting. Karena itulah saya kata anak saya ini akan pergi ke Turki sebab wawasannya wawasan khalifah. Mesti belajar di Turki. Dan saya katakan anak saya ini wawasan ya tuan-tuan. Kalau ada wawasan maka perancangan itu mengikut wawasan. Ya. Kalau wawasan kita hanya sekadar engkau belajar bersungguh-sungguh, SPM dapat 10A, kemudian jadi doktor, kemudian menjadi doktor pakar, dapat duit banyak, bantulah orang susah bantu. Ini juga satu wawasan. Ya. Tapi bagi saya, untuk anak saya ini, oleh kerana ini adalah wawasan untuk fisabilillah, maka dia menjadi khalifah dan dia mesti belajar di Turki. Dan saya punya wawasan, kami punya wawasan bahawa dia mesti menguasai sejarah khilafah Utsmaniyah. Mesti kuasai sejarah. Mengapa? Oleh kerana di situ ada satu sosok peribadi yang memakan masa 800 tahun nak menjadi realiti. Satu pribadi namanya Sultan Muhammad Al-Fatih mengambil masa 800 tahun untuk lahirnya Muhammad Al-Fatih untuk membenarkan hadis Nabi. Dan tuftahan al-Qustantiniyah fa'ni'mal amiru amiruha walani'mal jaisu zalikal jais. Satu hadis yang sangat kuat berkaitan dengan kota Konstantinopel, berkaitan dengan pemimpin yang terbaik, berkaitan dengan tentera yang terbaik, terangkum dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad ini. Jadi, karena itulah saya katakan, apakah ia membebankan ya, atau mendidik anak untuk menjadi seorang khalifah ya, dengan acuan tersendiri itu adakah sesuatu yang sukar membebankan? Itu saya kata apabila ada, sebab kita berhadapan dengan suasana yang sangat luar biasa tertekan. Umat Islam begitu parah, kita kena ada suatu wawasan yang luar biasa. Untuk melahirkan anak yang luar biasa, kena berani untuk memikirkan suatu wawasan yang luar biasa. Saya kata luar biasa oleh kerana anak saya ambil bidang sains stream, dapat 10A SPM di Maktab Tentera Diraja, ditawarkan untuk program menjadi future general, ditawarkan untuk buat engineering di Amerika, ditawarkan untuk membuat medik di Australia, segala macam. Semua saya tolak. Saya kata pergi ke Turki, ada beasiswa, tak ada beasiswa, Allah tu Maha Besar, nawaitu aku ni jalan fisabilillah, pasti Allah Ta'ala akan tolong. Dan ternyata alhamdulillah Allah Ta'ala tolong. Jadi jadi nanti kita ceritakan bagaimana nak menanam minat, ya. Jadi soal yang penting ni ibu bapa kena ada wawasan dulu. Ya. Kena ada wawasan dulu, wawasan yang lajak daripada dunia itu sampai ke untuk menjadi fisabilillah, untuk dijaga Allah Taala, dan Allah Taala makbulkan tersebut. Dalam masa umur 20 tahun beliau dikembali ke pangkuannya. Dan subhanallah, kami tidak merancang ini semua. Kami tidak merancang amal menjadi popular. Siapa pun tak merancang, dan siapa ibu bapa mana yang nak merancang anaknya supaya mati boleh menjadi popular.
Hanya orang gila saja yang boleh fikir demikian. Namun demikian, selama hampir 1 tahun yang lalu, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Ahmad Amar dimuliakan dan menjadi inspirasi. InsyaAllah pada 15 April ni saya dijemput dengan isteri, jemput ke Turki, kerana orang Turki menyambut 1 tahun memperingati Ahmad Amar dan kesannya kepada kebangkitan sebelum Islam. Saya akan ke Turki dengan maknya, dan orang Turki mengadakan satu sambutan. Dan kami tak terfikir untuk mengadakan di Malaysia, tapi di Turki mereka sedang memikirkan untuk satu majlis untuk menyuntik semangat khalifah tadi di muka bumi Turki. Allah. Masya-Allah. Tahniah kepada kedua ibu bapa Ahmad Amar atas satu kejayaan awal mereka selaku ibu bapa yang terbaik. Jadi itulah harapan anak sebenarnya. Bagi saya tidak akan berlaku sebuah kejayaan melainkan bila seorang ibu bapa yang mempunyai cita-cita dan wawasan yang begitu besar. Segala-galanya bermula daripada kita, bukan anak. Yang memberikan kejayaan, yang akhirnya membawa kejayaan pada anak-anak, bukanlah anak itu sendiri, tetapi bermula berpunca daripada usaha yang berterusan daripada ibu dan ayah. Mudah-mudahan ianya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya ingin meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Selaku saya sendiri adalah seorang guru di Kafah Masjid Al-Falah, dan saya juga terlibat dengan program-program remaja di luar sana dalam kelab remaja Masya-Allah. Dan saya melihat kebijakan yang berlaku ini sangat parah. Dia seolah-olah melukai bukan sekadar sebilangan kecil remaja, tetapi hampir keseluruhan di seluruh negara, termasuklah Malaysia, tak ketinggalan. Kena semua sapu bersih celaruan identiti, keruntuhan moral dan akhlak yang melampau, sehingga kan mereka ni seolah-olah macam tak ada agama. Seolah-olah mereka ni kalau tak solat tu tak rasa berdosa, meninggikan suara kurang ajar dengan guru-guru tak rasa bersalah, gagal peperiksaan itu biasa. Apa ini yang berlaku ini adalah sesuatu yang saya katakan bahawa ia adalah malapetaka yang besar, yang harus kita sebagai ibu bapa sedar. Jadi Ustaz, selaku kita lah guru, kadang-kadang mungkin ada kekeliruan kerana ibu bapa juga sibuk dengan urusan bekerja dan sebagainya, akhirnya meletakkan satu matlamat kepada guru-guru untuk menghasilkan seorang anak yang hebat. So, jadi berlaku sedikit kecelaruan di situ. Bagaimana kita nak memulihkan keadaan? Apabila saya dengar yang Tuan Haji Azam sebut tadi, memang amat benarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya rasa semua kita tahu hadis ni, innamal a'malu binniyat. Segala amalan kita adalah berdasarkan niat. Sebab apa hantar anak sekolah? Sebab apa hantar anak belajar? Niat apa kita mak ayah? Dan moderator sebut tadi masalah remaja sekarang, yang hebatnya di Malaysia, yang masalah pelik-pelik pun banyak, yang tokoh-tokoh muda yang ramai pun semakin ramai. Dulu sebelum kita dengar tentang Allahyarham Ammar ni, kan dulu kita yang siapa tu, adik apa tu yang hafal Quran tu, ayah engineer Petronas yang masuk Akademi Quran, adik apa yang baca sedap tu, adik Muhammad kan, adik Muhammad. Tengok Allah, aku boleh tak jadi macam ni, adik Muhammad tiba. Hasil hebatnya seorang ayah. Ayah bukan ustaz pun, ayah bukan hafal Quran pun, tetapi ayahnya berjiwa nak melahirkan seorang hafiz. Kata ayahnya nak lahirkan ulama yang hafal Quran, yang hafal hadis. Ibu baru-baru ni yang menang World Cup tilawah Al-Quran bukan World Cup bola, World Cup pertandingan musab tilawah Al-Quran peringkat dunia.
Yang menangnya Malaysia, Ustaz Tarmizi Ali dulu menang Akademi Quran, menang peringkat Malaysia, menang peringkat international. Orang Terengganu tu Ustaz makan kepuk banyak. Subhanallah. Saya antara cita-cita saya nak jumpa sangat ayah Ustaz Tarmizi. Sebab Ustaz Tarmizi Ali ni bukan dia seorang. Sebelum dia tu Ustaz Syukri Ali masuk Akademi Quran. Sebelum Syukri Ali, Hafaz Ali. Lepas Tarmizi Ali, Yahya Ali, Hasan Ali. Hasan Ali adik dia lah, masuk Akademi Al-Quran musim ke-6. Saya cadang pada pihak TV9, jom kita pergi ziarah rumah ayah yang hebat ini. Interview, pergi ke Terengganu. Rupanya Ustaz Tarmizi Ali ni ada 19 orang adik-beradik. 19, dia daripada 2 orang mak. Haji Ali ni ada 2 isteri, ada 19 orang anak, 10 orang hafal Quran. Saya tanya dia, Haji, berapa orang lelaki, berapa orang perempuan? Oh, kejap Ustaz, nak kira je. 6 lelaki, 4 perempuan. Nak kira lah, nak berapa orang hafal Quran. Ya Allah. Mak mertua saya guru sekolah agama di Terengganu. Mak mertua saya cerita, kalau ada pertandingan hafal Quran ke tilawah ke peringkat negeri, kalau ada wakil dari daerah Dungun yang bin ataupun binti Ali, daerah lain kata tak ada orang pandai kita, anak Haji Ali masuk. Sampai seluruh negeri Terengganu tahu begitu. 10 orang hafal Quran. Dan yang lagi menarik, kalau ayah adik Muhammad yang kita sebut yang pertama tadi, engineer oil and gas, Haji Ali, ayah pada Ustaz Tarmizi, ayah pada 10 orang hafiz ni, yang 19 saya kata tu, 9 tak hafal 30 juzuk, tapi semua mahir dengan Al-Quran, mahir. Ayahnya Ustaz agak-agak kerja apa Ustaz? Ayahnya niaga pasar malam. Saya ambil gambar selfie dengan ayah Ustaz Tarmizi, masuk kat Facebook. Saya tulis sikit lah, kagum dengan ayah yang hebat ini. Adalah anak-anak muda kat Dungun Terengganu tu komen, betul Ustaz, saya selalu tengok pakcik ni akan pasang gerai, pasang kemah, pasar malamnya. Bila customer datang, pakcik ni akan layan customer beredar, pakcik ni akan duduk baca Quran. Datang customer, simpan Quran, layan customer beredar, duduk baca Quran. Ya Allah, anak jadi gitu. Subhanallah. 10 orang hafal Quran tuan-tuan. Niaga pasar malam. Saya balik bagi tahu isteri saya kat rumah. Saya kata, abang rasa antara sebab 10 orang hafal Quran sebab ada 2 mak. Isteri saya kata, tak ada kaitan. Sebab ayahnya yang hebat, mak ayahnya yang hebat. Subhanallah. Ustaz Tarmizi cerita, Ustaz, kita orang adik-beradik dengar motor ayah balik ni, pepek-pepek ayah balik, berkumpul ramai-ramai, Sadaqallahul Azim. Ayah kata, baca sekali lagi. Ayah dia kecil je orang, kecil je, tapi tegas dalam Al-Quran kepada anak-anak. Saya Ramadan pergi ceramah, ada masjid dekat Singapura panggil, tengok imam anak Haji Ali pergi Johor, di KL ni. Subhanallah, ramai tokoh-tokoh muda, antaranya banyak lagi lah. Kadang-kadang kita terfikir, anak kita ada tak peluang nak jadi macam tu. Pasang niat. Bila saya dengar Tuan Haji Azam sebut tadi tentang niatnya, teringat kisah saya berkenaan dengan ayah kepada Imam Al-Ghazali. Ayah Imam Ghazali, dia orang biasa. Bahkan ada sebut kataan Al-Ghazali dinisbahkan pada Ghazal. Kerja dia tenun kain. Kerja ayah Imam Ghazali orang biasa, tetapi ayahnya rajin hadir majlis ilmu. Bila ayahnya pergi ke seorang ulama fiqh yang hebat, ayah dia duduk belajar, kagum dengan ulama tu, ayahnya berbisik dalam hati, ya Allah, kalau boleh anak aku jadi macam ulama ni. Ayahnya hadir ke majlis ulama tasawuf, ya Allah, kalau boleh anak aku jadi macam ulama tasawuf.
Hadir ke ulama yang mengajar ilmu tauhid. Ya Allah, kalau boleh anak aku jadi macam orang ni. Setiap majlis yang dia pergi, dia berniat, dia berdoa begitu, sehingga lahirnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Innamal a'malu binniyat. Apa yang kita niat pada anak-anak kita, ia memberi kesan, ia akan mendorong kita berkenaan dengan hala tuju dan didikan kepada mereka. Dah Ustaz, saya memang niat dah, anak saya ni memang niat yang macam Ustaz kata, tapi cabaran juga. Memang kadang-kadang timbul ada ibu bapa yang bersikap serah 100% kepada cikgu dan sekolah. Aku bayaran dah kan. Ada kadang-kadang daripada pihak sekolah, guru, aku buat lebih-lebih pun bukan anak aku pun. Jadi sebenarnya ia mestilah bergerak seiring tahniah, kerana pihak sekolah kafah kita ada kekuatan hubungan di kalangan guru-guru dan ibu bapa. Sebab tu majlis hari ini boleh berlangsung kerana sokongan ibu bapa, kerana kerjasama para guru. Dua-dua pihak ada kelemahan, dua-dua pihak ada kelebihan. Kelebihan yang kita miliki gabungkan, develop, supaya manfaat terakhir dapat pada anak-anak kita. Kekurangan yang dimiliki oleh pihak guru, kekurangan ibu bapa, sama-sama kita tampung. Kita tampung kekurangan yang masing-masing ada. Tapi yang penting, masing-masing ada rasa tanggungjawab, kerana manfaat terakhir balik pada anak kita juga. Cumanya dalam suasana yang mencabar yang Ustaz sebut tadi, memang Allahu Akbar, rusik. Saya bagaimana saya sebut di awal tadi, baru je nak belajar jadi ayah, anak kita baru darjah 2, darjah 1. Oh, kadang-kadang yang darjah 1 kebalik, Abi nak rambut pacak, nak rambut pacak. Buat rambut pacak. Nak kata jom lah buat rambut pacak, kan? Tak apalah, nak menunjukkan bahawa suasana persekitaran sangat-sangat mempengaruhi. Kartun yang dia orang tengok, game yang dia orang main, sembang dia orang dengan kawan-kawan di sekolah. Kerana itu perlu pemantauan. Ibu bapa perlu juga spend masa bersama anak-anak. Masa ialah dengan kesibukan masing-masing sekarang. Saya jenis orang yang tak beriman dengan istilah quality time. Saya mazhab quantity plus quality, kena banyak juga. Tapi ada orang dia mazhab dia, tak apa Ustaz, kita sibuk, yang penting quality time. Saya mazhab kena quality time dan quantity, especially pada usia anak-anak sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini perlu kuantiti yang lebih sedikit. Kerana bila kita kata quality time yang sedikit, tak ada kuantiti, dibimbangi kuantiti yang banyak, itu diisi oleh perkara-perkara lain yang mempengaruhi. Ya Allah, baru ni kawan saya, isteri dia cikgu KL, pelajar perempuan tingkatan 2 ngandung, tak maaf lah saya sebut, ngandung, pelajar perempuan tingkatan 2 ngandung. Ni kita tahulah dia buat apa, bukan dia main bola jaring, tertelan bola, ngandung dah. Pak cikgu panggil mak ayah, ayah sibuk entertain customer, klien, mak datang. Mak datang marah pada anak depan cikgu. Kau ni dah tahu subur, kenapa tak pakai kondom? Mak kata, tak maaf saya sebut, sekali je sebut. Terkejut cikgu dengar. Kononnya kita ni open sangat, sporty sangat sampai begitu. Sehingga kononnya ialah bebas sangat. Kepada guru-guru pun kita mengharapkan, anggaplah anak-anak murid kita ini adalah amanah Allah. Bukan semata-mata pada gaji yang kita perolehi, tapi ini satu amanah. Saya yakin dan pasti guru-guru almarhum Ammar juga mendapat tempias daripada kehebatan anak muridnya yang penting. Allahu Akbar. Guru niat, hatta kalau mendidik, kalau memukul anak murid pun, niatlah aku pukul ini dengan mendidik. Aku pukul anak muridku ini dengan harapan nanti dia membesar jadi orang yang baik. Saya pernah kena
Ingat lagi masa tingkatan 2 dulu, kita duduk bergaduh, duduk main. Cikgu tu dia mengajar sains, cikgu sains. Kat sekolah saya, sekolah menengah agama Syekh Abdul Malik, seorang je cikgu pakai seremban mengajar sains. Saya duduk main dalam kelas, duduk berlari, dia ambil rotan, kita seorang. Pak! Saya tanya, sebab apa cikgu rotan saya seorang? Tak tahu orang lain. Sebab awak ketua, cikgu kata. Saya pun tak faham apa maksud sebab awak ketua. Tapi sampai sekarang hubungan kita dengan dia begitu rapat. Yelah, dia tengoklah juga jadi ustaz, anak murid yang aku rotan dulu. Mendapat terpias seronok. Bukan saya nak kata saya ni bagus sangat sekarang, tetapi anak-anak murid, para guru yang kita didik, anak-anak murid kita berjaya suatu hari nanti, insya-Allah dia tidak akan lupa pada guru. Dan ini yang ibu bapa perlu tanam kepada anak-anak, restu daripada para guru di antara faktor keberkatan dan kejayaan. Restu guru ini kita kena tanam anak-anak. Hormat cikgu, cikgu pukul jangan lawan. Dan kita ibu bapa pun sekali-sekala kalau cikgu-cikgu denda cubit anak kita rotan, silalah cikgu buatlah. Yang penting jangan luka, jangan patah anak saya, biar anak saya jadi baik. Cikgu jangan pukul dengan emosi, pukul dengan niat mendidik. Ibu bapa segahlah, buatlah cikgu. Saya pun faham anak saya ni kuat main, cikgu dendalah sikit biar dia jadi baik. Kadang-kadang bila timbul isu sebegini, kita ibu bapa terlalu membela anak. Sehingga pihak cikgu, saya bercakap sebagai pihak ketiga pagi ni, tengah hari ni, anak saya tak ada kat sekolah. Saya pun bukan cikgu, saya orang luar daripada majlis. Tetapi saya nak sebut secara umum, ibu bapa kita serahlah pada guru. Guru jangan sampai dengan emosi. Niat kita untuk mendidik anak-anak murid ini. Dan sebenarnya dalam Islam sendiri pun, dalam mendidik ada batasan. Dan kita mak ayah pun ada disebut dalam hadis, suruh anak, quru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak solat ketika umur berapa tuan-tuan? Umur berapa kena suruh anak sembahyang? 7 ke 17? Rasulullah sebut wadribuhum 'alaiha, boleh pukul ketika berusia 10 tahun kalau tak solat, boleh pukul. 7 tahun suruh sembahyang, 10 tahun tak sembahyang, boleh pukul. Ada satu program motivasi dengan pelajar-pelajar darjah 5, darjah 6. Kita sebut pada adik-adik ni, adik-adik dah darjah 6, balik nanti cakap pada ayah masing-masing. Kalau suruh ayah beli rotan, cakap ke ayah-ayah, kalau abang tak semayang, ayah rotan saya. Adik-adik setuju? Setuju? Oh, tu jawab. Begitu aja. Setuju jawab. Satu dia. Tiba-tiba ada seorang yang berani sikit, dia ambil, ustaz, kalau ayah tak semayang, boleh tak saya rotan ayah? Dia uluk tanya. Ya Allah, action speak louder than word. Kadang-kadang ada anak datang sekolah belajar semayang, balik rumah tengok ayah tak semayang. Anak datang sekolah belajar tutup aurat, balik rumah tengok tak tutup aurat. Kita menjadi sebab anak jadi keliru. Action speak louder than word. Memang memberi kesan. Kita anak belajar tutup aurat kat sekolah, ayah kat rumah tu daripada bilik air nak masuk master bedroom, lari pakai spender je, toing tengah rumah. Anak tengah tengok wonder pad, ni ada tanker, mana melintah kan? Jadi dia tengok, ayah aku gini, aku belajar kat sekolah lah. Kita tidak memberi contoh yang baik pada anak-anak. Anak nak masuk rumah, keluar balik, bagi salam. Suruh anak beri salam. Kita masuk rumah kita tak beri salam. Bila duduk semeja, anak-anak ada sekali, baca doa dulu, doa makan. Mak dengan ayah makan 2 orang tak baca doa pun. Waktu berdua-duaan tak baca doa pun. Jadi perkara ini ada kesan pada anak-anak. Kalau kita cubalah untuk membantu pihak sekolah, pihak guru, kita sendiri membantu untuk mendidik anak-anak kita. Ya Allah, ini adalah amanah Allah. Ini adalah saham akhirat kita sebenarnya. Saham akhirat.
dan saya terlidah nampak ada adik-adik tahfiz yang Tuan Jazan sebut tadi, brand ayah arwah amak. Ayah mak diangkat kerana anak yang hebat, di dunia lagi diangkat. Dalam satu hadis, mana-mana mak ayah yang anaknya hafal Quran, di hari akhirat mak ayah akan dipakaikan mahkota sebab anak hafal Quran. Tak mak ayah. Rasulullah kata bagaimana pula orang yang kerananya mak ayahnya diangkat darjat, mana yang hafal Quran itu. Ini kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga keyakinan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kita banyak lagi nak dengar nasihat-nasihat dan tips-tips mendidik anak daripada Ustaz, tapi sebelum itu kita teruskan kepada Encik Ahmad Azam. Setakat saya dengar daripada awal perbincangan tadi sampai sekarang, begitu banyak kisah-kisah yang menarik, ataupun senang cerita, kisah-kisah itu adalah sebenarnya satu sejarah yang realiti, yang betul-betul berlaku, yang bukannya suatu cerita dongeng yang direka-reka. Begitulah yang berlaku kepada tokoh-tokoh Islam yang terdahulu. Maknanya segalanya tercatat dalam sejarah, dan perkara itu bukanlah suatu angan-angan, tetapi ia yang telah berpijak di bumi yang nyata. Saya pun nak berkongsi. Sebelum saya berkahwin, saya berada di Mesir, dan saya berkahwin dengan orang yang belajar di Mesir juga, dan kami bercita-cita untuk dapat anak yang macam Cik Azam lah. Dan saya namakan anak pertama saya Ahmad Salahuddin, bersempena dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga dengan anak lelaki kedua itu, saya namakan dia dengan Ahmad Saifuddin, bersempena dengan Sultan Muzaffar Saifuddin Kutub. Pada tahun selepas kejatuhan khilafah berapa tahun tu, dialah yang telah mengembalikan seketika kegemilangan Islam. Jadi berdasarkan kepada realiti yang telah pun berlaku suatu ketika dahulu, adakah sejarah ini boleh memainkan satu pengajaran yang sangat penting, yang boleh membantu ibu dan ayah untuk mendidik anak-anak. Silakan. Saya mendapat inspirasi daripada seorang ayah mendidik seorang anak, yaitu ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sangat menarik kerana Sultan Murad yang kedua, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia 2 kali dia menyerang kota Konstantinopel, sekarang Istanbul, untuk meraih gelaran sebagai sebaik-baik pemimpin ini. Gagal. Akhirnya diberitahu bahawa yang akan menebus ataupun membebaskan kota tersebut adalah anak beliau, bukan beliau. Sejak itulah dia merancang anak tersebut untuk menjadi orang yang membenarkan hadis Nabi yang belum lagi dibenarkan. Jadi ada 7 formula yang dipakai, dan saya mencuba ke-7 formula ni. Ya. Dan saya ikut betul. Ya, ini penting. Ya. Sebab saya kata kalau Muhammad Al-Fatih lahir daripada 7 formula ni, saya fikir sekarang Konstantinopel dah hancur dan ingin kembali semula. Mengapa tak saya mencuba dengan keyakinan bahawa Allah akan bantu. Untuk itulah 7 formula inilah yang saya popularkan di seluruh negara, yang saya fikir sebahagian daripada tuan-tuan mungkin dah baca, dia dah tahu, tapi saya nak ulang boleh, kerana tak sama membaca dengan mendengar sendiri daripada abah dia sendiri, ya. Jadi yang pertama, ayahnya meletakkan bahawa mesti ada wawasan ummatik, wawasan untuk umat, wawasan untuk membantu umat, wawasan untuk memimpin umat, wawasan ummatik mesti ada daripada awal, ya. Jadi wawasan ummatik kepada ayahnya pada waktu itu membuka kota Konstantinopel, kerana apabila kota ini dapat dibebaskan, maka Islam boleh berkembang ke seluruh Eropah. Ini dia wawasan, ya. Dengan berjaya menguasai kota Konstantinopel, maka Islam itu tidak ada halangan untuk sampai ke Eropah. Itu nombor 1. Ya.
Dan yang nombor dua, anak itu mesti namanya itu mesti bersesuaian dengan wawasan tersebut. Ya. Maka anak itu dinamakan Muhammad. Biarlah Muhammad yang membenarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Muhammad, nama penuh dan gelarannya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan itu gelaran sebagai seorang raja. Muhammad namanya Al-Fatih, pembuka kepada kota Konstantinopel. Nombor tiga, ini yang diterangkan oleh Ustaz Said tadi, ya, Said Malaysia, yaitu anak ini mesti mempunyai adab dan akhlak yang tinggi kepada Allah dan Rasul dan kepada ibu bapanya. Soal adab itu penting. Sebelum ajar solat, sebelum ajar akademik apapun, adab kepada Allah dan Rasul dan kepada ibu bapa, kepada orang tua, kepada guru-guru ni penting. Dan ditakdirkan Sultan Muhammad Al-Fatih ini ketika berumur 5 tahun sangat nakal. Diceritakan kepada saya oleh orang yang mengkaji sejarah bahawa apabila guru Al-Qurannya bertukar ganti, ya, dan gurunya tak berani nak beritahu kepada Sultan mengenai anaknya yang nakal. Jadi dia beritahu alasan untuk dia berhenti kerana isteri dia mengandung, kerana bapa dia sakit. Siapa pun tak berani nak menceritakan anak dia ni nakal dengan masalah. Maka satu hari Hoja, penasihat agama, ya, Haji Barang Wali mengintai apa yang berlaku menyebabkan ustaz ni bertukar ganti. Rupanya Sultan Muhammad Al-Fatih ketika berumur 5 tahun buang hajar nak guru. Ya. Diceritakan bila dia tak ambil contoh, dia tak faham Al-Quran yang diajarkan, guru tu yang dipukul. Pasal apa aku tak faham? Guru tu yang kena pukul, dan guru mana yang berani nak menjentik telinga anak sultan? Akhirnya bagi alasan berhentilah. Maka Hoja ni minta izin daripada tuanku Fatih nampak ada masalah. Selagi adab ini tak diselesaikan tuanku, ajar apa pun nanti dia akan jadi masalah. Cita-cita tuanku tidak akan tercapai. Maka biarlah Fatih yang akan mengajar adab kepada tuanku, dengan syarat tuanku dan permaisuri jangan campur tangan. Cara ada. Fatih akan mengajar adab kepada anak tuanku ini, tapi tuanku dan permaisuri kalau diadukan apa yang berlaku, tuanku dan permaisuri jangan campur, malah menyokong Fatih. Kalau tuanku berjanji, Fatih sedia. Sebab waktu tu melawan dia tuanku, potong kepala. Ada masalah. Lawan dia cakap raja, alamat kena buang ataupun silap-silap kena pancung. Maka diizinkan. Maka sejak itu Haji Sultan Barang Wali pun mengajar anaknya, dan dia mengajar dengan membawa rotan. Ya. Melawannya rotan kakinya, melawannya rotan kaki sampai biru-biru kakinya. Dia tak rotan lain, kaki dia rotan sampai biru-biru, berlari mengadu pada mak dia. Mak dia kata kalau kau belajar tak ada siapa yang rotan kamu. Dia gagal menunjuk mak dia. Mengadu kepada ayahnya. Ayah dia kata tok guru ni, Hoja ni jahatlah segala macam. Maka kau belajar, maka dia tak akan rotan kamu. Akhirnya dia terpaksa tunduk dengan rotan tersebut. Ya, dia tunduk, dan akhirnya rotan itu dipakai hanya untuk menanamkan soal adab. Lepas tu rotan tak dipakai dah. Rotan itu hanya intervention sementara sahaja. Ya, selepas itu barulah apabila adab dah selesai, barulah diajar Al-Quran. Diajar tentang Al-Quran. Dan kemudian ditekankan soal solat tahajud. Nak jadi pemimpin, nak jadi khalifah, orang biasa-biasa solat 5 waktu, okey. Tapi kalau nak jadi khalifah, solat tahajud itu wajib terhadap khalifah. Untuk jadi pemimpin, solat tahajud wajib. Untuk orang biasa-biasa, jadi sunat. Ini dia punya prinsipal dia. Maka itu yang diajar. Ya, nombor 1 wawasan ummatik, nombor 2 nama yang bersesuaian dengan wawasan, nombor 3 adab, nombor 4 Al-Quran tadabbur sekali, nombor 5 solat tahajud, nombor 6 ilmu yang strategik untuk zaman itu. Ilmu yang penting untuk zaman itu adalah ilmu peperangan. Diajar naik kuda, main lembing, main pedang dan segala macam. Ilmu yang
yang strategik untuk zaman ini. Kalau tanya saya ilmu yang strategik untuk zaman ini untuk orang Islam, kalau dia seorang engineer, iaitu ilmu mencari kapal terbang yang hilang. Selagi kita ada ilmu itu, kita ditipu oleh saintis-saintis barat itu. Selagi kita ada ilmu untuk mencari MH370, kita ada ilmu tersebut, kita akan ditipu hilang. Mana mungkin boleh hilang? Kalau kita buat telefon satu dunia, kita boleh cari ke mana kamu pergi. Takkan penumpang-penumpang tak ada telefon. Mustahil. Tapi oleh kerana ilmu itu tak ada dekat kita, sampai sekarang kita tipu, belanjalah berjuta-juta, tak akan jumpa. Oleh kerana dia kata tak jumpa, tak jumpa. Sebab tak ada. Jadi kalau ada di kalangan tuan-tuan yang mempunyai anak-anak yang nak cita-cita wawasan informatik tadi, jadilah seorang saintis yang boleh mencari kapal terbang yang hilang. Besok mana-mana kapal terbang yang hilang, kita dah ada saintis dah nak cari. Tak ada siapa lagi dah boleh menipu kita. Ilmu yang strategik zaman ini. Dan yang ketujuh, tuan-tuan dan puan sekalian, anak ini mesti menguasai paling kurang 4 bahasa. Oh, dia boleh 4 bahasa. Untuk anak saya kata apa, 4 bahasa ini penting. Bahasa Melayu. Kenapa saya kata bahasa Melayu? Sebab ada di kalangan pemimpin kita cakap Melayu pun tak pandai. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Turki. Itu wajib. Kalau dapat bahasa Mandarin, dahsyat, dia kata. Ya, tapi bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Turki. Mengapa Turki? Ini bangsa para khalifah. Kamu kena kaji sejarah Khilafah Utsmaniyah itu. Sebab rupanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini poin saya terakhir. Apabila penjajah menjajah dunia Islam, nombor 1 yang dilakukan selain daripada merampas hasil mahsul negara tersebut, iaitu merompak khazanah sejarah dunia Islam, dibawa ke London, dibawa ke Belanda, supaya generasi yang terjajah ini dia tak tahu sejarah bangsa dia sendiri. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sejarah yang diajar di negara kita ini untuk sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Sejarahnya bermula dengan para maiswara duduk bawah pokok penat, kemudian dia tengok kijang dikejar oleh anjing, kemudian kijang menendang anjing. Dia kata ini suatu perkara yang hebat. Ini pokok apa ni? Ini pokok Melaka. Maka beta namakanlah negeri ini Melaka. Cerita dia tu dengan mitos. Ya, kadang-kadang bunyi macam cerita Upin dan Ipin. Sejarah kita. Sedangkan Melaka yang hebat itu, mana mungkin Maharaja Melaka datang, Maharaja Cina datang, hantar kahwinkan puterinya dengan Sultan Melaka. Kalau tak hebat Melaka tersebut. Mamlakah, asal kataan Melaka itu adalah mamlakah, sebuah kerajaan yang hebat, sebuah pemerintahan. Itu satu teori yang selalu dipergunakan selain daripada kisah pokok Melaka. Ya. Jadi sejarah ini rupanya mereka telah merompak manuskrip sejarah Melayu itu, berada di Belanda, berada di England, yang kita tak tahu sejarah kita. Kita bergantung dengan sejarah yang kita tafsirkan. Karena itulah saya menghantar anak saya mengkaji sejarah Utsmaniyah. Oleh kerana Mustafa Kamal Atatürk menukar tulisan Jawi Utsmaniyah kepada tulisan Rumi, sehingga kan orang Turki tak tahu sejarah mereka. Apabila masuk ke akib-akib, kesemuanya tulisan Jawi Utsmaniyah. Mereka tak tahu nak baca, dan mereka tak tahu rupanya selama 600 tahun, apabila anak saya dah masuk setahun dia boleh menguasai bahasa ini, dia masuk semua sejarah pemerintahan Turki, sistem undang-undang, politik, ekonomi, pemerintahan seluruh dunia ini semua ada, tapi tak ada siapa yang kaji. Kita tak tahu sejarah. Jadi kerana itulah saya menamakan anak Salahuddin, menimbulkan satu semangat. Menamakan anak sebagaimana Saifuddin Qutuz, ini penting. Menamakan sekarang ini, alhamdulillah, sejak akhir-akhir ini ramai sangat anak-anak menamakan anak mereka itu Al-Fatih. Ya. Dan ramai juga menamakan anak mereka Ammar Al-Fatih. Ya, untuk mendapat semangat daripada anak saya. Jadi sejarah itu penting tuan-tuan sekalian. Dan saya fikir 7 formula ini kalau dapat kita terapkan dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah saya yakin dia akan tercapai, walaupun tak sepenuhnya, tapi akan tercapai kebahagiaan ataupun mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma
Jazakallah diucapkan kepada Encik Rahmat Azam di atas ulasan sebentar tadi. Jadi saya rasa tuan-tuan mungkin masih belum dapat berpijak di bumi yang nyata. Jadi saya cuba untuk menceritakan beberapa fakta yang berlaku yang saya sendiri alami. Tahun lepas saya berada di Shah Alam. Saya ada satu ceramah tentang gejala sosial di sekolah menengah untuk pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Jadi apa yang berlaku, saya cerita panjang sampai sejam setengah. Habis ceramah saya masuk dalam kantin bicara, berbincang dengan guru kaunselor. Dia kata, Ustaz dah sentuh semua pasal gejala sosial. Tapi yang paling dahsyat sekarang ni, fenomena baru berlaku kepada anak-anak ni adalah LGBT. Saya minta maaf sebab saya sebut ini adalah yang berada di seluruh negara sekarang. Apa maksud LGBT tuan-tuan? Tentang lesbian dan gay. So saya cerita kenapa? Sebab satu solution yang diambil oleh ibu bapa bila dia tengok anak perempuan dia berkawan dengan lelaki, dia tak bagi. Dia kata tak boleh sebab ini adalah haram tinggal. Tapi solution yang diambil oleh anak sebaliknya. Anak perempuan dia ambil kawan perempuan dan balik ke rumah ibu bapa berada dalam suatu suasana yang sangat kondusif, relax, biar. Rupanya dah berlaku sebaliknya. Begitu juga dengan anak lelaki, kita duk marah-marah anak lelaki tanpa pemantauan. Kita marah dia dulu untuk kawan dengan anak orang perempuan, tetapi sekarang bila dia ambil solution, dia cari kawan lelaki dan akhirnya tanpa pemantauan kita dengan terdedahnya alam maya, cyber dan sebagainya, internet yang berleluasa, akhirnya berlaku gejala-gejala yang menyingsingkan, membimbangkan yang dah pun berlaku di sekolah di Shah Alam. Dan saya rasa benda ni dah pun menular di semua tempat di seluruh negara. Jadi saya harap ianya menjadi suatu kesedaran bersama untuk kita ambil dan kita pantau bersama. Jadi saya minta kepada Ustaz Syed Ali Shah untuk memberikan kesimpulan, seterusnya memberikan sedikit panduan atau tips untuk mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik, insyaAllah. Bila Ustaz menyentuh tentang LGBT, memang ini sangat menggerunkan kita. Cuma untuk mengulasnya dalam masa yang agak ringkas dan suasana kita sekarang, saya rasa saya hanya nak sebut satu perkara, prevention, yang telah lama diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyebut al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maksudnya seseorang itu berada pada agama dan perangai kawan rapat dia. Maka ibu ayah kena ambil tahu dengan siapa anak-anak kita berkawan. Cerita gay, lesbian dan sebagainya tadi, kena tahu dengan siapa anak kita berkawan. Kalau dia pergi tidur rumah kawan yang mana satu, tak balik pergi ikut seminggu, ke mana pergi, kena ambil tahu tuan-tuan. Kena ambil tahu sebab sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita. Alangkah baiknya kalau mak ayah kata, okey Balok, ajak kawan-kawan, mama nak ajak makan kat rumah. Jom ajak datang, mama nak belanja. Ajak kawan-kawan yang best BFF, best friend forever, mak nak belanja. Anak-anak kita kadang-kadang di hadapan kita, dia orang ni warak tu wabarkun. Jalan tu kalau pijak semut pun semut kata tak sakit, semut kata. Tapi kita nak tahu anak kita di belakang kita macam mana. Apa yang kawan-kawan rapat dia bersembang, bergurau, itulah yang anak kita bercakap di belakang kita. Saya itu ceramah dekat Padang. Paisyak tu nak keluar daripada nak ke kereta, ada seorang makcik. Makcik ni bukan gak, makcik Romo dah lah. Dia datang tanya dekat kereta, Ustaz nak tanya soalan. Tanya apa cik? Facebook Ustaz apa? Lah tanya Facebook. Nak jadi friend rupanya. Dia kata makcik ada Facebook. Jawapan dia yang sangat saya kagum. Jawapan si ibu tua ni, dia kata, Ustaz dulu makcik tak tahu Facebook ni.
Tetapi makcik fikir zaman sekarang anak-anak ni kita kata jangan dicari juga. Yang ini yang Tuan Haji Azhar sebut tadi, kena belajar anak-anak strategi, kena kenal ilmu zaman. Jadi kata makcik tu, saya ni tak peduli, tak pandai, tapi oleh kerana zaman sekarang saya pun belajar Facebook, saya jadi friend kepada anak saya, senang nak monitor. Sembang apa ni, share gambar apa ni, tak tunjuk orang. Mak yang tua ni jadi friend pada anak-anak. Malah pula anak-anak ustaz, janganlah mama jadi friend, susah nanti kan. Dan anak-anak buat status, hari ini aku kesepian. Mama PM inbox sudah tidak ada yang menyayangiku lagi. Bila mak tengok, lalu apa ni status tadi ni. Jadi kita pun, bahkan lagi hebat mak ayah kalau dia boleh jadi kawan pada anak-anak. Anak remaja ni be their friend. Sebab tu saya sebut di antara tanda mak ayah yang berjaya, khususnya anak-anak zaman sekarang, dia boleh berkawan dengan anak. Anak ini boleh cek tuan-tuan, mak yang berjaya, anak share masalah peribadi, itu mak ayah yang berjaya. Anak lelaki kita balik lepas muka, abang ni belum bergaduh kat sekolah tadi papa ni, lepas yang lawan saya tu patah tangan. Maknanya anak tahu kena marah, tapi dia share, dia rapat dengan ayah. Anak perempuan, ada orang mengorak nak jadi boyfriend, nak jadi girlfriend, dia cerita pada mak. Ini mak yang hebat. Yang jadi masalah, dia orang tak cerita pada mak ayah. Cerita kat mana? Kat Facebook. Cerita pada kawan-kawan, ada orang nak jadi boyfriend, macam mana Tanya kawan. Bila tanya kawan, kawan keluar fatwa. Okey, ada boyfriend, boleh tolong topak. Boleh belanja KFC. Kawan keluar fatwa. Tapi ibu yang hebat, anak-anak berkawan dengan mak. Mama, macam mana ni, WhatsApp lah, atau dia, atau bunga, macam mana. Mak boleh nasihat. Kalau buat tak layan, kalau buat tak tahu, nanti dia boring, dia diam. Kalau jangan malukan dia, nanti dia kianat. Kalau mak boleh nasihat. Tapi ada juga mak yang jadi pening kepala. Kalau biasalah boyfriend, mama dulu 5 boyfriend, abah kau tu nampak 6. Kan? Kita pula yang kononnya terlalu open. Jadi kalau kita menjadi, sebab tu disebut anak-anak lelaki bermainlah dengan mereka, anak-anak perempuan bersembanglah dengan mereka. Anak lelaki kita kena main layan. Dia main bola ke, futsal ke, motor ke, bermain, aktiviti. Kalau anak perempuan, berceritalah dengan mereka. Kadang-kadang kelemahan kita, bukan saya cerita orang lain, saya sendiri pun, ialah kita balik letih. Anak-anak yang perempuan mana nak cerita, Umi tadi kadang-kadang kita malam cerita kat Umi silap kita juga. Yang anak lelaki kita letih-letih, dia ajak main badminton, ajak main bola, kita letih. Tetapi ini yang kita kata, masa yang berkuantiti, yang berkualiti. Bila kita tak jadi friend dia orang, itu masalah tadi. Apa tadi LGBT itu, LGBT, dia cari kawan lain untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi kekosongan. Sebab apa anak perempuan, ada seorang tu anak perempuan dia tak peduli. Orang semua ada boyfriend, dia dah final year kat universiti, tak ada boyfriend lagi. Orang tanya ni, sebab apa awak tak ada boyfriend? Dah, saya dah ada boyfriend. Siapa boyfriend? Ayah saya macam boyfriend saya. Saya mesej dia, WhatsApp dengan ayah, ayah belanja keluar, ayah gurau, ayah layan saya beli main. Saya tak fikir dah boyfriend. Dan tak nak kahwin ke? Nak kahwin mana boleh tak nak? Nak. Orang masa kahwin. Sebab ayah dia telah mengisi di dalam hati. Dan kadang kerana mereka kekosongan, mereka cari perkara lain lagi untuk mengisi. Moga-moga kita, para cikgu, para ibu bapa dan saya sendiri pun, kita boleh mencontohilah ibu bapa yang telah berjaya, yang telah terbukti. Dan kita harapkan moga-moga anak-anak kita ini dilindungi daripada pengaruh-pengaruh, daripada kawan-kawan yang merosakkan mereka. Dan sudah pasti
doa sangat penting. Kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tolong jaga anak-anak kita. Terima kasih sekadar Ustaz. Terima kasih pada pihak penganjur, pada bapa, dan saya sebut awal-awal minta maaf pada penganjur lepas forum ni nak terpaksa terus beredar. Tulang ada sedikit urusan. Apapun saya terima kasih di atas ruang yang diberikan. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Cik Azam, sebelum Cik Azam membuat sedikit kesimpulan, itu adalah suatu realiti sebenarnya yang menghalang kepada cita-cita yang tinggi. Kita ada cita-cita yang tinggi, Little Khalid is our hero. Tapi halangan ini adalah sesuatu yang pasti, yang sangat sukar dan besar. Jadi sedikitlah nasihat ataupun tips yang boleh kita kongsikan bersama untuk manfaat kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, zaman saya, kami terdedah dengan media massa. Dapat televisyen itu merupakan satu yang menyeronokkan. Zaman saya, daripada tak ada televisyen di hitam putih. Kemudian pertama kali tengok televisyen warna-warni. Itu dia dahsyat sangat. Zaman itulah. Dan sejak zaman itu, rancangan yang paling popular adalah Dallas. Sebab pertama kali tengok rancangan televisyen tersebut dan warna-warni, satu keluarga tengok. Bayangkan. Dan bila kena adegan-adegan yang luar biasa, memang kita ada masalah. Itu tahun 80-an, 70-an, 80-an. Padanya pengaruh televisyen dan majalah-majalah mengisi minda generasi pada waktu itu. Dan pada waktu itu rancangan majalah yang number 1 URTV. URTV itu segala cerita mengenai artis itu apa yang berlaku. Saya teringat waktu saya membuat program khidmat bakti di Felda, di Felda Jengke, buat program khidmat bakti di sana. Dan pada malam hari, mak dan bapa angkat saya, rumah itu tak ada apa, kosong, berehat. Dan untuk mengisi lapang dibawa satu bundle, majalah-majalah URTV. Dia kata ini pada tahun 80 di Felda Jengke. Dia kata bacalah untuk merehat-rehatkan, menenangkan, berhibur baca. Di Felda pada tahun 80 program anak angkat. Itu pesan. Kita lihat sekarang masalah sosial antaranya di Felda agak-agak berat kan, betul-betul begitu. Itu media masa, tuan-tuan. Tetapi sekarang media itu berada di tangan anak-anak kita. Dengan segala app-nya, dengan segala YouTube-nya ada di tangan kita. Dan keseluruhan konten daripada media massa, media perdana dengan media sosial yang ada ini tak lari daripada VHS. Apa dia? V itu violence, memaparkan hal-hal yang ganas. Kalau kita tengok app, dalam tu mesti tembak-menembak, bunuh orang. Dia kalau tak berapa orang yang dapat dibunuh dalam masa beberapa saat, dia akan menang. Violence nombor 1. Berada di tangan, boleh tengok oleh tiap-tiap individu yang mempunyai smartphone. Kemudian H2 horror, hantu raya. Dan rancangan televisyen kita pun menekankan soal tahyul-tahyul. Jangan pandang belakang. Apa lagi tak? Gak 5 maju. Bayangkan. Mengenai tahyul menjadi bahan mengisi minda generasi kita. Dan yang S itu tak payah cerita, seks. Melakukan seks bebas, termasuk sekarang ini mengenai kehidupan gay.
yang sebenarnya melambangkan kita sudah naik ke taraf masyarakat maju. Boleh menerima kenyataan bahawa kehidupan gay ini, lesbian ini merupakan satu kehidupan biasa dalam masyarakat tersebut, menggambarkan kita sudah sampai ke tahap masyarakat maju. Jadi ini cabaran kita sebenarnya. Jadi untuk itulah saya mencadangkan, ya, kita nak menunggu ini semua nak dibentang gitu. Ini adalah umpama seandainya kita cuba menangani isu ini, ya, kita umpama mencernihkan air di hulu kali. Orang melompong dekat hulu, melompong mengambil keuntungan, kita diminta badan-badan dakwah untuk menyelesaikan masalah tersebut di hilir kali yang airnya dah keruh. Bila nak bersih sebab orang melompong di hulu. Rancangan televisyennya dengan segala macam itu penuh dengan program yang merosakkan. Jadi keruh air tersebut, kita badan dakwah disalahkan kurang melakukan dakwah di perenggan di hiliran sungai. Ini masalah kita. Namun demikian, sementara kita nak berubah di hulu tersebut, kita boleh melakukan suatu juga. Mak dan bapa kena bersusah payah selama 17 tahun ya tuan-tuan. 17 tahun yang pertama kalau kita beri perhatian bersungguh-sungguh, insya-Allah selepas itu dia akan jalan dengan sendirinya dengan sedikit pengawasan. Tapi dengan syarat kita kena berkorban 17 tahun yang pertama. 15 tahun yang pertama itu kita kena amalkan apa yang diajar oleh Luqmanul Hakim kepada anak yang dibacakan oleh Imam Muda tadi. 15 tahun yang pertama sampai umur mukallaf, umur yang bertanggungjawab soal dosa dan pahala itu sangat penting tuan-tuan. Ya, untuk 15 tahun yang pertama jangan disengahkan daripada pembantu rumah untuk